Benarkah orang minyak wujud? Terdapat segelintir di kalangan orang ramai yang beranggapan orang minyak muncul hanya di zaman lampau tetapi tidak di zaman moden ini. Persepsi tentang orang minyak memang ditakuti oleh kaum Hawa kerana makhluk ini tidak menunjukkan belas kasihan terutamanya terhadap gadis-gadis remaja, malah wanita suami orang pun pasti menjadi mangsa sebagai prasyarat untuk memenuhi tuntutan ilmu gaib pengamalnya, iaitu dengan merogol sehingga 41 orang tanpa memilih mangsa sama ada gadis-gadis yang masih dara, janda sekalipun wanita yang telah bersalin. Wujudnya orang minyak bukan sekadar cerita yang dipaparkan di dalam filem Melayu lama berjudul Sumpah Orang Minyak arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee semata-mata. Namun, berita yang pernah menggemparkan penduduk di beberapa buah kampung di Kuala Ibai dan Marang, Kuala Terengganu sedikit masa lalu menunjukkan orang minyak memang wujud berdasarkan kepada kehendak tuannya supaya ilmu yang dituntut itu menjadi sempurna untuk tujuan mendapat kekayaan secara mudah sama ada dengan merompak, mencuri dan agar tidak dapat dilihat atau dijaki oleh pihak polis apabila mereka diburu kelak. Namun, siapa sangka di Kelantan juga wujud orang minyak sebagaimana yang ditakuti gadis-gadis dan wanita apabila wartawan Sel TV dapat menjejak dan membongkar kemunculannya di Kampung Serian, Kota Baru, Kelantan beberapa tahun lalu. Ketika ditemui wartawan Sel TV, pengamal rawatan tradisional dan ilmu gaib Darus Mutalu dari Kampung Serian, Kota Baru, Kelantan berkata, di kampung terbabit memang telah muncul orang minyak sejak tahun 1998 lagi. Keadaan ini berdasarkan pengalaman beberapa orang penduduk yang mendapat gangguan makhluk berkenaan. Tetapi berita berkenaan tidak didedahkan kepada pihak media kerana ia hanya diketahui kemudian heboh dan lenyap setakat penduduk di kampung itu sahaja. Katanya, orang-orang kampung berkenaan tidak lagi perlu bimbang tentang keselamatan anak-anak gadis mereka kerana orang minyak yang muncul di kampung itu telah pun ditangkap dan dipasung olehnya dengan ilmu batin peringkat tinggi di sebuah pusat berhampiran rumah di kampung mertuanya itu. Kata Darus Mutalu, sebenarnya orang minyak adalah amalan ilmu hitam dari Siam. Tuannya menuntut ilmu gaib untuk tujuan jahat dan gadis-gadis sunti dijadikan sebagai cagaran untuk menjadikan ilmu itu lebih sempurna. Menurut Darus lagi, beliau mengetahui kemunculan orang minyak melalui isterinya kerana isterinya berasal dari kampung terbabit. Makhluk aneh seperti Bigfoot yang dikatakan ilmu hitam oleh pengamal ilmu gaib itu diketahui oleh beliau yang muncul dari sebuah busut yang terletak berhampiran dengan rumah mertuanya. Tetapi demi untuk mengelakkan ditakuti oleh golongan Hawa di kampung itu, beliau bersedia menangkapnya. Namun begitu, pada peringkat awalnya, makhluk berkenaan seolah-olah ingin menguji dan mencabar kehebatan ilmu batinnya dengan memasuki badannya. Setelah makhluk berkenaan berada di dalam badannya, berlakulah pertentangan di antara tenaga makhluk itu dengan ilmu yang dimiliki oleh Darus. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Darus untuk melihat dengan lebih mendalam perihal dan sifat makhluk tersebut dari mata batinnya. Dari pandangan mata batinnya secara pertemuan di antara matanya dengan mata makhluk itu, beliau dapat melihat dengan jelas lembaga tersebut memang berminyak, berwarna hitam malah kadang-kadang berbulu. Ketinggiannya mencecah sehingga 2 meter dan lebar badannya kira-kira 1 meter. Beliau pada awalnya tidak mengetahui nama lembaga tersebut kerana belum pernah melihatnya sebelum ini. Tetapi dari tafsiran isterinya dapat diandaikan bahawa lembaga tersebut digelarkan orang sebagai orang minyak, berikutan badannya berwarna hitam, licin dan berminyak. Menurutnya, beliau tangkap orang minyak itu kerana ia berbuat jahat. Kalau tidak ditangkap, ia akan mengacau orang lain. Sementara itu, menurut isteri Darus Mutalu, Cik Rohana Mak Junus yang merupakan penduduk jati kampung tersebut berkata, beliau memang mengenali pengamal ilmu hitam itu yang juga penduduk asal kampungnya.
pengamal ilmu songsang itu sebelum ini adalah seorang yang baik, malah mempunyai bengkel membaik pulih kenderaan sendiri. Tetapi sikapnya tiba-tiba berubah apabila perniagaannya jatuh menudum dan muflis. Kata Cik Rohana lagi, setakat ini sudah 7 mangsa rogol yang dilakukan oleh pengamal ilmu sesat itu yang bertopengkan orang minyak. 3 orang gadis termasuk ibunya yang baru bersalin telah menjadi mangsa rogol dalam sebuah rumah. Sedangkan suami wanita tersebut ada di rumah ketika itu tetapi tidak menyedari kehadiran orang minyak berkenaan yang masuk ke rumahnya. Jelasnya di kawasan Dewan Beta Hulu dan Lubuk Jambu di Mulong misalnya memang suatu tempat yang sering dijadikan kawasan operasi orang minyak bagi melengkapkan ilmu sesatnya itu. Menurut Cik Rohana, sekarang ini sudah 7 mangsa rogol, 3 gadis yang masih dara diikuti ibunya yang baru lepas bersalin. Mangsa lain adalah pelajar sekolah termasuk sepupu orang minyak itu sendiri. Modus operandi yang dilakukan oleh pengamal ilmu hitam itu ialah rompak dan rogol. Ini menurutnya setiap kali pengamal ilmu hitam itu akan melakukan rompakan dan rogol, dia akan diekori oleh ilmu yang dipelajarinya. Sebab itulah digelar orang minyak. Tujuan ilmu tersebut mengikurinya ialah apabila pengamal ilmu hitam itu dalam keadaan bahaya dan terdesak atau dilihat orang semasa menjalankan aktivitinya, ilmu hitam tersebut akan memasuki tubuhnya dan menyebabkannya hilang secara tiba-tiba. Dengan demikian dia pastinya terselamat daripada dibelasah orang yang melihatnya. Tambah Cik Rohana, kelemahan ketara orang minyak ialah tidak boleh terkena hujan. Apabila terkena hujan, dengan mudah orang lain akan dapat melihat pengamal ilmu tersebut. Hal seumpama ini telah pun berlaku. Semasa orang minyak ingin merogol mangsa di sebuah rumah ketika hujan turun, perbuatan makhluk berkenaan telah dapat dilihat oleh beberapa orang penduduk dari kampung itu dengan jelas. Tambahnya, ilmu hitam walaupun dianggap amalan salah dan khurafat, tetapi kemunculan orang minyak memang tidak dapat dinafikan apabila terdapatnya segelintir masyarakat yang berniat serong untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengancam keselamatan dan ketenteraman masyarakat dalam sesebuah kampung tersebut. Orang yang ingin menangkap dan memasung orang minyak mestilah ilmunya dapat menandingi kelebihan ilmu yang diamalkan oleh pengamal ilmu hitam itu. Jika tidak, orang minyak sukar ditangkap kerana orang minyak memang licik dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Menurut Cik Rohana lagi, pengamal ilmu hitam itu tidak lagi berada di kampung ini. Dikatakan dia telah melarikan diri dari buruan polis sehingga ke Kuantan, Pahang. Walau bagaimanapun, pengamal ilmu hitam tersebut tidak dapat berbuat apa-apa kerana ilmu yang sering mengakui ke mana beliau pergi telah dipasung di sebuah busut di kampung itu. Dari dialog suaminya dengan ilmu yang dipasung itu telah berkali-kali ingin pulang kepada pengamalnya. Jika dihantar kepada tuannya, pasti tuannya menemui ajal dengan ilmu yang diciptakannya sendiri. Kerana itu, lebih baik dipasung di situ sebagai suatu pengajaran kepada pengamalnya yang menyebabkan orang lain dalam ketakutan akibat gangguannya.